Okey, hari ini saya akan menceritakan sedikit pengenalan hedonisme. Okey, hedonisme adalah suatu perkara yang diwujudkan dengan gaya hidup yang menjadikan kenikmatan ataupun kebahagiaan sebagai tujuan utama dalam hidup. Sebab apa falsafah etika hedonisme yang berpandangan bahawa kenikmatan atau kesenangan adalah tujuan hidup yang tidak perlu dihindarkan. Malah setiap orang suka merasakan kesenangan ataupun kenikmatan. Itu yang dimaksudkan hedonisme. Kalau kita tengok pengaruh media masa pula melalui hedonisme ni berkembang mengikut media masa, iaitu budaya hedonisme ni dapat menular ke seluruh negara dengan begitu mudah. Sebab apa? Sebab media masa. So secara umumnya hedonisme ni boleh dianggap neokolonialisme yang dikhususkan serangannya kepada generasi muda oleh pihak barat. Pelbagai konsep dan cara hidup seperti budaya minum arak, melepak, mengunjung, pesta seks bebas, parti liar dan sebagainya. Secara jelasnya konsep yang dikemukakan itu mementingkan kepuasan nafsu semata-mata tanpa wujud sebarang panduan ataupun batasan tertentu, terutamanya ajaran agama lah. Melihat kepada situasi masyarakat sekarang berkaitan dengan hedonisme, sebab hedonisme ni menyeronokkan kan, kita dapat simpulkan bahawa budaya ini telah berjaya mempengaruhi kehidupan masyarakat pada hari ini, terutamanya golongan remaja. Seterusnya saya akan menceritakan kepada anda berkaitan dengan apa itu TikTok. Okey, TikTok ialah perkhidmatan, secara ringkasnya perkhidmatan rangkaian sosial yang perkongsian ini dimiliki oleh negara China oleh sebuah syarikat yang berpangkalan di Beijing yang diasaskan pada tahun 2012 oleh Yiming. Ia digunakan untuk membuat tarian pendek ataupun video pendek, komedi dan video yang berbakat. Okey, aplikasi ini dilancarkan pada 2017 untuk iOS dan Android. Di pasaran di luar China. Syarikat ini mula melancarkan untuk pasaran China pada September 2016. Aplikasi ni membolehkan pengguna membuat video pendek dalam masa 3 hingga ke 15 saat, dan ada video pendek ke 3 saat hingga ke 60 saat. So TikTok ni sangat popular di Asia, di Amerika Syarikat, dan dikatakan hampir seluruh dunia lah TikTok ni. TikTok ini pernah aplikasi ini pernah ada di Amerika Syarikat pada Oktober 2018. Sehingga 2018 ia boleh didapati di lebih daripada 150 pasaran dan dalam 75 bahasa. So amat viral sungguh lah tentang TikTok ni kan. Dan TikTok juga diisytiharkan sebagai aplikasi mudah alih ketujuh yang paling dimuat turun pada dekad 2010, iaitu dari tahun 2010 hingga ke 2019. Saya akan bercakap tentang hukum bermain TikTok, yang mana hukum tersebut saya dapat di dalam laman web Mufti Wilayah. Beliau telah mengeluarkan fatwa berkaitan dengan hukum bermain TikTok.
Pertama, hukum bermain TikTok ini dibolehkan jika ia memberi manfaat kepada diri kita, memberi manfaat dan memberi kesan yang baik kepada diri kita dan masyarakat. Okey, yang kedua, hukum bermain TikTok ni makruh jika ia hanya memberi apa orang cakap, hiburan dan tak memberi manfaat kepada diri kita. Okey, yang ketiga, diharamkan jika ia memberi kesan yang buruk dan boleh mendatangkan kemudaratan diri kita. Seterusnya, kesan bermain TikTok ni, apa yang saya boleh lihat, apabila kita bermain aplikasi TikTok tersebut, kita akan tanpa kita sedari boleh mendatangkan kelalaian di dalam diri kita. Tanpa kita sedari, kita melakukan zina mata. Okey, baik. Yang terakhir sekali, penutup, kesimpulannya, apa yang saya boleh katakan, jika ia mendatangkan kebaikan dan memberi manfaat kepada diri kita, maka lakukanlah. Okey, jika ia mendatangkan kemudaratan dan boleh menyebabkan kita ke lembah kemaksiatan, maka kita cegahlah. Okey, itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum. Bye bye.